Okey, cikgu boleh mulakan tak? Sebab kita hari ni bukannya ada masa 2 jam ya, kita ada masa kurang daripada 1 jam je ni sebab dah 25 minit. Jadi cikgu nak mulakan. Okey, minggu lepas, sebelum ni maksudnya kelas sebelum ni cikgu ada berikan soalan geometri koordinat. Okey, tapi tak berapa ramai orang yang nak respon tentang soalan ini. Tak pasti adakah kamu tak ingat nak jawab ataupun tak tahu konsep dia ke atau terlupa. Okey, jadi cikgu nak review sekali tajuk geometri koordinat, lepas tu cikgu nak pergi kepada tajuk vektor. Okey, setakat ni ini adalah kelas ke-6 kita untuk program SBS. Okey, dah 6 tajuk kita review sebenarnya dan hari ni kita GM lah Google Meet. Okey, so sekarang cikgu nak mulakan. Okey, semua orang boleh nampak tak? Okey, semua orang boleh nampak ke? Ada yang boleh respon? Boleh, jelas tu Cikgu Nolia. Ha? Jelas. Jelas ya? Okey, kejap. Okey, kita teruskan kepada soalan ulang kaji geometri koordinat. Okey dulu Okey, ini yang cikgu dah pernah berikan. Okey, rajang menunjukkan kerata rentas rumah Encik Hamid dengan ukuran panjang diberi. Okey, kalau ikutkan semua orang dah tahu soalan ni cikgu dah berikan dalam grup. Okey, ada yang mungkin dah print ataupun dah salin. Okey. So kalau yang belum salin nanti kamu lihat balik dalam grup. Okey. Dan salin soalannya ataupun boleh printkan. Okey, sekarang ni soalan ni ada bentuk kerata rentas rumah. Okey, ukuran panjang diberi tapi dia kata tanpa menggunakan rumus trapezium, cari luas dalam meter persegi kerata rentas itu jika FE nisbah ED sama dengan 2 nisbah 3. Okey, cikgu tak pasti ada yang dah buat ke belum. Okey. So cikgu sebenarnya bukan nak tunjukkan jalan kerja ni sampai dapat jawapan. Okey, cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu nak menjawab soalan ini. Okey, sekarang ni dia ada bagi tahu kat sini yang kita tidak boleh menggunakan rumus trapezium. Okey, dan soalan ini kebetulannya cikgu dah berikan tajuknya ialah geometri koordinat. So untuk mencari luas, kita terpaksa menggunakan formula luas poligon. Okey, kalau kamu ingat lagi formula luas poligon tu ialah yang L sama dengan 1/2 modulus X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 Y3 lepas tu X4 Y4 dan akhirnya X1 Y1. Okey, ini ialah kalau poligon tu yang lebih daripada 3 bucu lah. Okey, kalau segitiga kita akan gunakan sampai X2 Y2, X3 Y3 terus X1 Y1. Okey, so cikgu harap kamu boleh ingat lagi. Okey, ini formula dia. Okey, so sekarang ni disebabkan rumah ini dia tidak beri maklumat lain kecuali ialah panjang ataupun jarak. Okey, kamu terpaksa gambarkan rumah ini berada di atas satu graf ataupun satah Cartesian. Okey, dengan kamu lihat kat sini, ni ada satu garisan. Ini sebelah kiri dia ada F, sebelah kanan ada D. Jadi kamu anggapkan ini sebagai titik asalan ataupun origin. Ataupun ini kamu boleh anggap dia sebagai kosong. Kerana kita nak gunakan rumus luas poligon.
Okay, kenapa kita nak guna rumus ni? Kenapa tak boleh kira rumus trapezium? Okay, sebab dia dah bagi tahu, dia dah mention kan, so jangan gunalah. Okay, so kamu kena anggapkan dia berada dalam satah Cartesian. Okay, dan dia dah bagi tahu FE nisbah ED, okay, 2 nisbah 3, okay, 2 nisbah 3. So ada berapa bahagian daripada F sampai D? Ya, ada berapa bahagian semuanya? Ha, 2 tambah 3 berapa? 5. Ha, 5. Okey, terima kasih yang respon. Okey, dia dekat sini panjang 40 meter. So kalau kita bahagi dengan 5 bahagian, bermaksud satu bahagian mewakili 8 meter. Jadi dekat sini 2. So kalau 2 darab dengan 8 dapat berapa ni? Berapa kat sini sebenarnya? Dia punya unit dia kat sini. Boleh faham tak? Dekat sini 40 meter. Kat sini ada 5 bahagian. 40 bagi dengan 5 ialah 8 bahagian. Dekat sini mewakili 2 bahagian. Jadi 8 kali 2 patutnya ada 16 unit dekat sebelah sini. Betul tak? Ataupun 16 meter lah. Boleh faham tak? Ha, siapa boleh respon? Ha, tak ada respon pula. Okey, kat sini 24 meter. Buyin ada buyin? Okey, sini 16, sini 24. Okey, so bila kat sini kosong, okey, kamu anggapkan dia dekat satah Cartesian. So kalau 16 bermaksud dekat titik F ni koordinat dia ialah, koordinat F dia apa? Sebab dia 16 unit dan dia di sebelah kiri. So koordinat F ialah berapa? Negatif 16, kosong. Okey. Untuk titik D, okey, siapa yang tak faham cikgu terangkan boleh interrupt bertanya. Sebab nanti kalau kita dah pergi jauh, nanti nak reverse dah susah sikit kan. Okey, so kalau kat sini 24 meter, 24 unit, bermaksud D ni ialah 24 unit ke kanan. Jadi koordinat D ialah 24, kosong. Okey. So apa dia koordinat C? Okey, X dia ialah 24, Y dia ketinggian sini ialah 16. Okey, jadi koordinat C ialah 24 dan 16. Okey, B ni. Okey, nampak tak ketinggian B ni ialah 24. Okey, jadi dia berada dekat paksi Y tu. Okey, jadi koordinat dia ialah berapa? X dia kosong, Y dia 24. Okey, koordinat A. Okey, ketinggian dia kat sini 20. Okey, X dia negatif 16. So, negatif 16, 20. Okey, so untuk mencari luas, okey, kita nak mudah kita pecahkanlah. Okey, nampak kan? Luas di sebelah kiri ni A, B, E, F. Okey, ni katakanlah luas A. Okey, yang di sebelah kanan ni luas B. Okey, jadi carikanlah luas poligon A dan kemudian tambahkan luas poligon B menggunakan formula yang diberi. Okey, dan akhirnya kamu akan dapat jawapan 832 meter persegi. Okay, ini jawapan akhir. Cikgu tak tunjukkan macam mana pengiraannya, tapi cikgu bantu kamu untuk macam mana nak carikan dia punya koordinat dan gantikan ni. Patutnya kamu boleh gantilah sebab ini ialah step yang mudah saja untuk gantikan. Okey, cadangan cikgu, tambahkan luas A dan luas B. Okey, sekarang cikgu akan pergi ke next slide. Soalan seterusnya. Okey, ni Raja menunjukkan kedudukan dua buah rumah. Okey, P dan Q. Okey, ni P, Q. Dan di sini ada R ialah hospital. Koordinat diberi iaitu 1, 4, 3, 6 ialah untuk rumah P dan rumah Q. Sepanjang jalan lurus. Okey, nampak tak? Dia dah bagi tahu dah.
So dia dah bagi tahu, okey ni P, ini Q, okey dan ini ada R. Kamu anggapkanlah ada satu garis lurus. Okey, dia dah bagi maklumat kat situ, cuma cikgu lukis tak lurus sangat kan? Okey. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu jarak hospital dari rumah, okey. Dia ada nisbah dia 2:1. So inilah biasa je, inilah yang ada formula MN. Okey, P dah tahu kan? P ialah -1/4. Okey, ada siapa yang dah buat tak? Bu Yin ke, Muweka ke, dah buat ke soalan ni? Samuel, dah buat? Belum. Belum buat Okey, tak apa. Nanti kamu teruskan buat. Okey, untuk cari R, kamu kena gunakan formula N(x1). Ingat formula dia? Yang pertama kamu nampak dari sebelah kiri ni, kamu nampak, lihat dari sebelah kiri. Yang pertama koordinat yang kamu nampak ialah -1/4, ini ialah x1, y1. Okey, ini ialah x2, y2. Jika gambar tak ada, okey, koordinat yang diberi dalam soalan tu yang pertama kamu nampak ialah x1, y1, yang kedua ialah x2, y2. Okey, so gantikan saja dalam formula n x1 tambah dengan m x2 per dengan m tambah n. Ni formula dia. Okey, semua dah ada nilai. Tugas kamu ialah pergi kirakan. Okey, cikgu dah tunjuk cara-caranya. Jangan kata oh tak tahu pun. Okey, tak siap sebab tak tahu. Okey, tak ada alasan tak tahu kerana dah ditunjukkan. Okey, M tambah N. Okey. Dan kamu akhirnya akan dapat koordinat R iaitu, okey, cikgu terus bagi jawapan akhir. Okey, 5/3 dan juga 16, 5/3. Okey. Dan juga 16/3. Okey, ni jawapan akhir dia. Siapa yang dah cuba buat? Okey, check. Betul tak jawapan yang kamu dapat? Okey. So next. Okey, ni soalan dia. Okey, dia ada dua persamaan gaya lurus, PQ dan juga RS. Okey, kalau PQ, Y tolak 3KX tolak 2 sama dengan kosong. RS ialah X/4H tambah Y/5 sama dengan 1. Okey, PQ dan RS adalah berserenjang. Okey. Bila garis lurus berserenjang, automatik dalam kepala kita, otak kita fikir M1, M2, kecerunan dia ialah hasil darab dia mesti -1. Okey, mesti terus fikir macam tu. Okey, itu adalah hubungan dia jika perkataan berserenjangnya ada atau perpendikular. So, ungkapkan H dalam sebutan K. So, sekarang ni sebenarnya dia ialah tentang kecerunan dia. Okey, carikan M1 dulu. M1 dia ada dekat PQ So MPQ dia ataupun M1 lah. Okay, macam mana nak dapat M1 dia? Ubah suai persamaan ini. Okey, jadikan bentuk kecerunan. Okey, maksudnya yang lain semua pindah sebelah kanan. Okey, akan nampak kat situ M dia ialah 3K. Okey, siapa yang tak faham boleh terus tanya. Okey, takut cikgu terlaju. Okey, cikgu laju kerana masanya sikit. Okey, MRS. Okey. Ini ialah persamaan bentuk pintasan. Okey, siapa tahu kecerunan bentuk pintasan macam ni, macam mana cari kecerunan? Okey, siapa tahu? Lim Shin ada join kan tadi? Okey, Lim Shin tahu tak kecerunan dia macam mana cari? Okey, Lim Shin tak ada ke? Gayatri? Semua pun diam je tak respon? Okey. Macam mana? Kecerunan dia ialah
Negatif B per A. Okey. Negatif B per A. So dekat sini B ialah yang berada di bawah apa? Di bawah Y ni. Okey, so negatif 5 lah. Okey, A dia ialah 4H yang berada di bawah X. Okey, penyebut yang kat bawah tu. So, apa kamu kena buat? Kamu darabkanlah kedua-dua kecerunan ini. Samakan dengan negatif 1. Dan akhirnya, kamu mesti jadikan H sebagai subjek. Okey, jawapannya mesti dalam bentuk yang ada K. Bila H dalam sebutan K, maksud H ialah sama dengan apa? Okey, yang lain-lain tu semua letakkan nombor ke K di sebelah kanan. Okey, H sama dengan, okey saya terus bagi jawapan last. Okey, nanti kamu cuba buatlah. Dapat tak? Okey, cikgu dah bagikan cara membuatnya. Okey, jawapannya 15 K per 4. Okey, nanti kamu cuba kirakan. Okey, darabkan, samakan dengan negatif 1. Okey, dapat ke tak? Okey, sebab hari ni sebenarnya kita review macam mana cara nak menjawab soalan. Okay, next. Okay, soalan nombor 2 ni, inilah soalan kertas 2. Persamaan garis lurus CD. Okay, sebenarnya soalan ini senang. Cikgu tak pastilah ada yang dah buat ke tak, tapi diam je kan, semua orang tak respon sangat. Okay, ada siapa yang dah buat tak? Soalan 2 ni? Belum. Belum juga. Alamak. Okay, jangan malas-malas rajin-rajin buat kerja yang cikgu bagi. Okay, nanti mana tahu keluar dalam exam. Okay, boleh jawab dengan mudah. Okay, untuk persamaan garis lurus, okay, konsep persamaan. Persamaan garis lurus, kita mestilah perlukan nilai M dan juga nilai apa? T, pintasan. Okay, ini standard dalam Math Modern. Math Modern pun ada kan? Okay, so ini dua nilai yang kamu perlukan. Tapi kita ni ada formula dalam AddMath lah. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey. Sebenarnya daripada sini pun kamu akan dapat nilai T tu juga. Okey, tapi ni formula yang dalam AddMath lah. Boleh tak guna formula dalam Math Modern? Boleh Boleh guna formula Math Modern ni di dalam AddMath. Okey. So sekarang ni persamaan garis lurus CD. Okey, tengok. C titik tu ada. Okey. Yang penting nak carikan persamaan tu mesti ada kecerunan, mesti juga ada titik dia kan. Adalah satu koordinat XY lah. Okey, dan automatik nanti kamu akan dapat C tu. Okey, ni dalam Math Modern M dengan C. Dalam AddMath mesti ada M dan juga XY. Okey, so sekarang nak carikan persamaan CD. Okey, C ada kat sini. D. Okey, D tak ada. Tapi kamu tahu kecerunan BA ni sama tak dengan CD? Okey, siapa tahu? Kecerunan A sama tak? Kecerunan AB sama tak dengan CD? Muvika ada tak? Sama. AB dan CD ni sama. Kenapa tahu sama? Sebab dekat sini dia kata segi 4 tepat. Okey, dia bukan cakap sisi 4. Dia cakap segi 4 tepat bermaksud BC selari AD, AB selari CD. Okey. So kalau dia selari bermaksud kamu boleh gunakan dia punya kecerunan dia, M dia. M dia ialah negatif 1. Okey. So kamu gantikan dalam formula di atas, kamu akan dapat persamaan garis lurus. Okay, ni dia ialah X1, sini ialah Y1 dia. Okay, gantikan, kamu ringkaskan, okay, kamu akan dapat persamaan Y sama dengan negatif X tolak 1. Okay, ni ialah jawapan dia lah. Okay, ni maklumat ni semua cikgu dah bagi, kamu tinggal masukkan dalam formula. Okay, persamaan garis lurus AD. Okay, untuk AD, kamu lihat kat sini ada maklumat apa? AD ni dia sebab segi 4 tepat, jadi AD ni mestilah berserenjang. Okay, berserenjang
Maksudnya dia 90 darjah dekat situ. Okey, jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus AD, kamu mesti carikan kecerunan yang kedua. Maksudnya M untuk AD lah. Okey, kita boleh guna konsep M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, kecerunan AB ialah negatif 1. Okey, kecerunan AB negatif 1. Jadi M2 dia berapa? M2 dia ialah 1 kan? Negatif 1 pindah ke sebelah kanan ni. Okey, pindah dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi 1. Okey. Kecerunan dia dah ada. Okey. So sekarang kita nak carikan persamaan garis lurus AD. Okey, gunakan titik A kerana kita ada titik A 52 sebagai kita punya X1, Y1 dan M kita ialah 1, gantikan dalam formula yang sama ni. Ni formula sama je kita gunakan. Okey, Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okay, so jawapan akhir kamu akan dapat Y sama dengan X tolak 3. Okay, ini jawapan akhir dia lah. Okay, C. Macam mana nak cari koordinat D? Okay, siapa tahu? Koordinat D macam mana cari? Cuba tengok kat sini. Kita ada AD, kita ada persamaan CD. Sebenarnya kadang-kadang kamu kena tengok sendiri maksudnya kita mesti ada insting dia. Okey, nampak? Dia suruh kita cari CD, AD, lepas tu cari koordinat D. Bermaksud ada kemungkinan dia menggunakan apa yang kita dah dapat dekat A dengan B. Okey, soalan yang ketiga ni biasanya dia gunakan apa yang ada dekat atas ni. Okey. So apa yang kamu kena buat nak mencari koordinat D tu ialah titik persilangan antara AD dan CD. Jadi kalau titik persilangan kamu kena buat persamaan serentak. Maksudnya okey ni kan ada dua persamaan. Okey, selesaikanlah persamaan tu. Dua-dua pun Y, so negatif X tolak 1 sama dengan X tolak 3. Okey, ringkaskan, simplifykan dia. Kamu akan dapat X sama dengan, okey, akhirnya kamu akan dapat X sama dengan 1. Okey, dah dapat X sama dengan 1, kamu gantikan dalam persamaan pertama ni ke, ni yang pertama, ataupun persamaan yang kedua ni ke untuk mendapatkan Y dia. Okey, gantikan X dengan 1, kamu akan dapat Y dia negatif 2. Jadi koordinat D dia ialah 1, negatif 2. Ni koordinat dia D. Okey. Boleh faham tak penerangan cikgu ni? Okey, boleh faham tak? Kamu semua diam je, kenapa ya? Cikgu, boleh terang sekali tak? Yang mana? C. Okey. Yang A dengan B faham tak? Boleh faham. Okey. Yang A dan B dah dapat. Okey, A ialah kamu dapat persamaan garis lurus CD. Untuk B, kamu cari garis lurus persamaan AD. Okey, dua persamaan garis lurus ini, kalau kamu selesaikan buat persamaan serentak, simultaneous equation, okey, kan kamu ada dua persamaan, Y equals negatif X tolak 1, satu lagi Y equals X tolak 3. So, dua-dua pun Y, nampak tak? Sini Y, sini pun Y. So, bila dia Y, dia ialah samalah. So, kamu just equate dia punya persamaan. Samakan je. So, negatif X tolak 1 equals atau sama dengan X tolak 3. That's why dia jadi macam ni. Nampak? Ni nak selesaikan persamaan serentak dua tu lah. Okay. So, daripada sini kamu akan bawakan X ke sebelah sana. So, kamu akan dapat negatif 2X. Okay. Negatif 1 bawa ke belakang. So, kamu akan dapat dia negatif 2. So, X sama dengan 1. Boleh faham yang tu? Okey, boleh. Okey.
So lepas kamu dah dapat koordinat D1 negatif 2, A52, C negatif 32, dia tanya dekat sini luas segi empat tepat A, B, C, D. Okey, tetapi kamu tengok, oh ada masalah lah, B saya tak dapat. Tapi B ni tak perlu cari pun. Kenapa? Kerana segi empat tepat ni, kalau kita bagi dua, kita potong tengah-tengah ni, kita akan dapat bentuk segitiga kan? Okey, dia ialah segi empat tepat ni luas dia ialah sama dengan 2 kali luas satu segitiga ni lah. ACD ni ialah satu segitiga. Kamu carikan luas segitiga ACD, kamu darab dengan 2, dapatlah luas segi empat tepat. Okey, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okey, gunakan formula apa? Yang D tu. Yang D tu guna formula luas poligon yang tadi tu lah. X1, Y1, tapi sebab dia segitiga kan. X2, Y2, X3, Y3, X1, Y1. Okay, kamu akan darab dengan 2. Darab 2 lah kat depan ni. Bolehlah nak darab 2 ataupun kamu kira dulu last baru darab 2 pun boleh. Okay, tak nampak sangat kan? Sekejap. Cikgu padam. Mana? Okay, macam mana tak boleh padam dah ni? Okay. Tulis. Dia dah tak maaf padam pula. Okay. Sekejap. Okay. Padam sikit. Okay. Yang D tu, luas dia kamu guna formula yang sama ni tapi kamu darab dengan 2. Sama ada kamu nak terus darab dengan 2 macam ni, boleh potong 2 dia kan. Ataupun kamu dah dapat jawapan, baru darab 2 pun boleh juga. Okay. Boleh faham tak? Untuk cari luas? Boleh cikgu. Okey. Kalau boleh, cikgu pergi kepada bahagian vektor. Okey. Kalau kamu lihat JSI kita untuk kamu punya exam nanti, okey, hari Sabtu ni ada exam kan? Semua dah tahu kan? Okey, kalau kamu tengok dekat situ ada 2 soalan vektor. Satu dekat bahagian yang markahnya banyak 10 markah. Satu lagi ialah bahagian macam kertas satu lah senang ceritanya. Okey, dekat situ ada tulis catatan. Akan diberikan soalan yang tajuknya ialah tentang vektor dalam satah Cartesian. Okey, vektor dalam satah Cartesian ialah yang macam ni lah. Yang ada xi, yj ataupun dia bagi dalam bentuk vektor yang macam ni. Vektor laju macam ni kan. Macam matrik tu. Dia bagi macam ni 13, 1. Ni vektor P contohnya lah. Okey, ni semua ialah satah dalam vektor dalam satah Cartesian. Okey, sekarang soalan 1A. Okey, P tolak Q dalam bentuk XI tambah YJ. Okey, dia dah bagi dah. P 13I tambah J, Q 7I tolak MJ. So, P tolak Q. Okey, P tolak Q. Kamu gantikan sajalah. Okey. 13I tambah J. Okey, tolakkan dengan Q 7I tolak MJ. Okay. So kalau ada negatif kat sini kamu kena kembangkan lah. Kembangkan dia, expand dia. So 13I tambah J tolak 7I tambah MJ. Okay, so totalnya kamu akan dapat 13 tolak 7 ialah 6I. Okay, yang ni J, sini pun J. Okay, jadi tulis J tu satu kali je kat depan. Okay, dekat dalam buatkan satu kurungan di hadapan dia. Okay, perkali bagi J ialah positif 1, boleh tulis kat sini 1. Perkali bagi J yang kat belakang ni ialah positif M. So, positif M. Okay, so inilah dia punya vektor P tolak Q. Okay, boleh faham tu? Boleh. Okay. Kalau kamu nak tulis 6I tambah M tambah 1 pun boleh dalam kurungan ni. 1 tambah M dengan M tambah 1 sama juga.
Okey, B. Cari nilai M jika P tolak Q. Lepas tu kalau kamu nampak kan ada macam modulus kat situ. Tapi sebenarnya bila vektor dia tak jadi modulus lah. Dia sebenarnya ialah magnitude. Okey. So kamu kena masukkan dalam formula magnitude. Okey, formula magnitude apa dia? Ingat lagi tak magnitude? Kalau kita ada vektor R ni contoh magnitude ialah formula dia X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, X, Y yang mana? X ialah yang duduk dekat depan I ni. Ni lah X. Y ialah yang ni. Okay, sebab vektor ni dalam bentuk XI tambah YJ. Okay. So kamu gantikan saja formula. Okay. Masukkan dalam formula. Okay, cikgu tulis kat sini. P tolak Q ada kat sini kan. Okay, so sekarang kita gantikan dalam formula magnitude dia. Punca kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah 1 tambah M kuasakan dengan 2 samakan dengan 10. Okay, lepas tu macam nak selesaikan. Okay, punca ni boleh bawa ke sebelah kanan. So dia akan jadi dia akan jadi 100. Okey, 36 ni pun kita boleh bawa ke sebelah kanan. Dia ada dua cara, sama ada kamu nak tinggalkan yang ada M dekat sebelah kiri dan ataupun semua bawa ke kiri, jadikan dia kuadratik, tekan kalkulator yang mod 3 kali tu Okey. Kalau tak pun kamu boleh bawa dia ke kanan. Sebab nampak kat sini dia boleh pemudahkan dengan senang je lah. Okey, 1 tambah M kuasa 2 kat sebelah kiri. Sebelah kanan dapat 64. Okey, kalau kita puncakan 64 ni, okey 2 ni kita hilangkan, bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi punca. So dia jadi 1 tambah M sama dengan punca 64. Okey, tambah tolak. Okey. So dia akan jadi apa tu kat situ? Punca 64 apa dia? Punca 64 sama dengan 8. Semua orang tak ada kalkulator ke sekarang? Okay, so sekarang nak selesaikan. Okay, M tambah 1 sama dengan positif 8. So M sama dengan 7. Okay, so satu lagi M tambah 1 sama dengan negatif 8. So M sama dengan negatif 9. Okay, boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. So, pergi ke next soalan. Okay, dia bagi pula. Okay. P5 negatif 12, Q, K tambah 2, 3. Okay. So, dia P tu dia suruh cari apa tu? Magnitude. Nampak tak? Macam modulus tapi dia bukan modulus, dia magnitude. Sebab kita dalam tajuk vektor. Okay. So, sekarang carikan dia punya magnitude dia dulu. Okay, magnitude P, okay. Di X kuasa 2 magnitude dia ingat tadi. P. Okay, cikgu ni tak tulis simbol dia. Okay, nak cepat. Tak tulis dia punya simbol pula. Okay. Tapi sebenarnya dalam peperiksaan, simbol-simbol ni dia tak penting sangat. Okay, jalan kerja tu yang penting. Okay, 5 kuasa 2 tambah dengan negatif 12 kuasa 2. Okay, ni kamu puncakan lah. Punca dah tak cantik dah. Okay. So, dia akan dapat jawapan ni lah 25, inilah 144. So, kamu akan dapat punca punca 169. So, akan dapat 13. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Okay. So, lepas tu yang B pula. Nilai K dengan keadaan P tambah Q selari. Jadi kamu tambahkanlah P tambah Q tu. Okay, P tambah Q dia selari.
Kamu tambahkan 5 tambah K tambah 5 tambah K tambah 2. Okay, lepas tu negatif 12 tambah dengan 3. Okay, 5 tambah K tambah 2 ialah 7 tambah K. Yang dekat bawah tu negatif 9. Okay, bila dia ada maklumat kat sini, ada info selari dengan paksi Y, bermaksud paksi Y pada paksi Y X sama dengan kosong. Okay. So inilah info yang penting bila ada perkataan selari dengan paksi Y. So apa kamu nak buat? 7 tambah K tu kamu samakanlah dengan kosong. So K sama dengan negatif 7. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, next. Okay, OA P4. Okay, OB 1 negatif 2. OC Q tambah 1 1. Okay, ungkapkan Q dalam sebutan P. Dan A, B, C terletak dalam pada satu garis lurus. Okay, sebenarnya bila disebut A, B, C terletak pada satu garis lurus. Okay, A, B, C. Dalam vektor, kalau ABC terletak dalam satu garis lurus, kita boleh tulis dia sebagai AB sama dengan lambda AC. Okey, maksudnya kalau di satu garis lurus mungkin AB sama dengan 1/2 AC ataupun AB 1/3 AC. Itu maksudnya. Dia ada nisbah dia. Okey, dekat sini dia ada satu pemalar di sini. Kalau kamu tak suka dengan lambda, katakan apa benda lah tak nak tulis lambda, boleh juga kamu tulis dengan huruf lain. Tapi jangan pilih huruf yang sama, huruf besar yang sama ataupun huruf kecil nanti keliru sikit kan. So kamu boleh gunakan huruf K yang lain sikit daripada ABC. Sebut pun jauh daripada ABC. K, AC boleh juga. Okay. So sekarang kamu carikan vektor AB dengan AC dulu. Okay. Vektor AB. Macam mana nak cari vektor AB? Kita ada OA, OB, OC. So AB ialah hasil tambah apa? A. Dia kena start dengan A juga AO tambah dengan OB. Baru jadi AB. Ending dia, mesti B. Starting dia mesti A dan tengah-tengah mestilah sama. O. Continuous dia tak ada yang AO lepas tu B dia tak boleh. AO tambah BO tak jadi. Dia AO tambah OB. So cikgu tahu kamu semua dah yang ni dah mahir rasanya. Okay. So AO dia bagi OA. So kalau nak AO kamu kena negatifkan nilai inilah. Okay. Negatifkan P dan 4. So dia akan jadi negatif P. Negatif 4. Okay. Tambah OB. OB ialah 1. Negatif 2. Okay. So kalau kamu simplify dia jadi negatif P tambah 1. Yang kat bawah negatif 4, negatif 2 jadi negatif 6. Okey. Sekarang carikan AC pula. Okay, AC dia apa? AO tambah apa? Siapa tahu? OC. Betul. Tambah OC. Okey, AO dia macam tadi jugalah negatif P, negatif 4. Okey, tambah dengan OC. OC dia ialah Q tambah 1. 1. Okey, ringkaskan negatif P tambah Q tambah 1. Yang dekat bawah negatif 4 tambah 1, negatif 3. Okey. So sekarang kamu boleh gantikan dekat sini. AB sama dengan lambda AC. Okey, kalau kamu tuliskan, kamu akan dapat dia negatif P tambah 1 sama 6 kat bawah. Okey, kamu nak tulis lambda ke K tak kisah Okey, katakan cikgu guna lambda lah. Okey, AC negatif P tambah Q tambah 1 dengan negatif 3.
Okey. Kita kena cari lambda ni dulu. Okey. Dekat atas ni kalau ikutkan ATP tambah 1 sama dengan lambda ATP tambah Q tambah 1. Nampak tak? Ada 3 pemboleh ubah dan macam memang tak boleh settle lah. Senang cerita nampak pun tak boleh settle. Okey. Tapi kat bawah ni. 6 sama dengan negatif 3 lambda. Nampak tak? Boleh faham sampai situ tak? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. So sekarang 6 sama dengan negatif 3 lambda. So lambda dia sama dengan berapa? Oh dekat sini ada negatif cikgu tak perasan. Okey ni nampak kat sini. Okey negatif 6 sama dengan negatif 3 lambda. So lambda sama dengan 2. Betul? Negatif 6 bagi negatif 3 2. Okay, barulah kita cuba gantikan 2 ni dekat atas lambda ni gantikan. Negatif P tambah 1 sama dengan 2. Okay, negatif P tambah Q tambah 1. Okay, ringkaskan dia lah negatif P tambah 1 kat sini. Negatif 2P tambah 2Q tambah 2. Okay, soalan dia ialah Q dalam sebutan P. Maksudnya akhirnya Q sama dengan berapa? Macam tu. Okay, so kamu bawa lah. P kalau bawa ke kiri ni jadi apa? Negatif P tambah 2P ialah P, betul tak? P. 1 tolak 2. 2 daripada kanan bawa kiri. 1 tolak 2 negatif 1. Okay, yang tinggal sebelah kanan 2Q. So ni sama dengan 2Q. P tolak 1 sama dengan 2Q. Jadi Q sama dengan 2 ni pindahkan ke bawah. Dia akan jadi P tolak 1 per 2. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey. So next kita pergi, okey kita lihat ni contoh soalan kertas 2. 10 markah Okey nanti. Dan soalan kamu tu dalam Google Form, kamu tak perlu tulis unit, kamu tak perlu nak boldkan dia, tak perlu ada jarak, tak perlu ada subjek. Maksudnya depan tak perlu tulis PQ sama dengan apa, tak perlu. Jawapan akhir saja. Kamu tulis angka. So dekat sini dia dah bagi tahu AB 4Y, BC 3X. Okey, M ialah satu titik pada AC dengan keadaan AM MC2 nisbah 1. Okey, maksudnya kita tahu arah dia macam ni. Macam mana tahu dia arah macam ni? Sebab dia sebut pada garis lurus AC. AC. Okey, dalam vektor penting untuk kamu tahu arah sebab kalau tak tahu arah nanti kamu tak betul depan dia punya unit dia apa? Dia punya sign dia positif atau negatif tu salah. Okey, dan M tu ialah nampak tak? M ialah titik tengah bagi BD. Apa maksud dia? Maksudnya dia ialah satu-satu lah ni, satu nisbah 1 ataupun BM ialah 1/2 daripada BD. Itu maksud dia. Okey, tak apa. Nanti kita buat yang ni dulu. AM dulu. AC. Okey, AC. Macam mana cari AC? AC senang. Ni tak patut salah. Sebab apa? AC ialah hasil tambah apa ni? Cuba tengok gambar. Siapa tahu? Siapa tadi yang masuk lagi dalam grup tadi? Nurin ada hari ni? Ada. Nurin AC tahu tak? Macam mana dapat AC? Apa tambah apa? Tengok AC tengok. Kamu cari segitiga yang ada kaitan dengan AC. AC ni salah satu sisi sebenarnya dalam satu segitiga. Kamu tengok dia daripada atas ni, nampak? A, B, B, C. Nampak? A, B, B, C. Jadi AC ni ialah hasil tambah daripada A, B tambah B, C. Ingat tak tadi vektor ni? Tengah dia mesti kontinua sama. Hujung dengan hujung ni yang menentukan huruf dekat depan ni. A dengan C ni. Okey, jadi AB ialah
4Y. Okey, BC ialah 3X. Okey, so itulah jawapan dia. Tak perlu ringkas lagi. Dah siap dah. Okey, boleh faham yang tu? Boleh. Okey, yang kedua BM. Okey, tengok BM. Okey, BD tak ada maklumat tapi dia ada bagi tahu. Okey, yang M tadi titik tengah kan? Okey, tapi tak apalah. Cuba tengok untuk dapatkan BM, kita ada maklumat lain tak? Okey. Kita ada maklumat AB dan kita tengok segitiga dekat mana. BM ni dia macam satu sisi daripada satu segitiga. So kamu tengok mana segitiga yang sesuai dengan dia yang kita ada maklumat. AB, sisi lagi satu lagi AM. Okey, kenapa AM? Sebab AM ni ialah 2 bahagian daripada 3 bahagian. Sebab 2 tambah 1 kan 3. Okey, so BM ni sebenarnya ialah BA tambah AM. Okey, BA ialah negatif 4Y. Nampak tak? Arah dia sudah tak sama. So, kamu kena negatifkan. AM ialah 2/3. Okey, 2/3 daripada AC. Okey, kamu tak boleh kata AM ialah 2/3 CA. Salah So, kamu kena tengok compare dengan arah yang sama. A kepada M mesti compare dengan A kepada C. So, same direction. Okey. So, sekarang kamu simplifykan dia. Negatif 4Y tambah 2/3 AC. AC ada dekat atas kan? 4Y tambah 3X. So, kalau kamu ringkaskan negatif 4Y tambah 8/3Y tambah 2X. Akhirnya kamu akan dapat negatif 2Y tambah 8/3. Apa cikgu buat ni? Ni tadi X kan? So, ni salah kira pula. Macam nampak X pula, okey. Mana ni? Sudah hilang pula. Okey, alamak dia sudah terhilang. Okey, tak apalah tadi yang AC tu tak ada masalah kan? Okey, cikgu tuliskan baliklah AC tadi. Okey, cikgu dah terdelete pula. Okey, 4Y tambah 3X. Okey, tadi BM sama dengan BA tambah dengan AM. AM ialah 2/3 daripada AC. Okey, BA dia ialah negatif 4Y. Okey, 2/3 AC dia ialah tadi 4Y tambah 3X. So, kalau simplify negatif 4Y tambah 8/3. Kalau dah pukul 3 bagi tahu kerana cikgu ni ajar tapi cikgu pun tak tengok masa. Kan sudah pukul 3? Belum cikgu. Belum Okey. Kerana sebab kamu ada kelas tambahan kan lepas ni? Ada. Ada lagi kelas tuition kan? Okey, tak apa. Okey, 4/3Y. Okey. So, ini jawapan dia. Okey, negatif 4Y tambah 8/3 dapat negatif 4/3. Inilah 2X kat depan ni. Okey. So, ini jawapan dia. Okey, B. Lepas tu dia kata BD dipanjangkan kepada F. Okey, tiba-tiba okey ada satu pula titik F kat sini lah kononnya. Tambahan. Okey, dia kata BF okey ialah 3/2 daripada BD. Okey, dia ada info kat situ. BF ialah 3/2 BD. Carikan BF. Okey. Ni ada info dia. Okey, untuk soalan ni BD kita tak tahu. Okey, tapi kita tahu yang M ialah duduk di tengah-tengah tadi. Dia ada cakap kan?
So kita tahu yang BD ni ialah 2 kali BM. Betul tak? Betul tak? Betul. BD ialah 2 kali dengan BM, 2 BM. Kerana dia ialah duduk di tengah-tengah. Jadi dia 2 kali baru dapat BD. Okey? Kena faham konsep tu lah. Okey, so kalau kamu kira kat, okey 2 dengan 2 ni potonglah siap-siap, senang. Okey, so 3. Okey, BM ada dekat atas kan? Okey, kamu darabkan je lah. 2X tolak 4/3Y. Okey, kalau kamu kembangkan dapat 6X tolak 4Y. Okay, inilah BF. Okey, seterusnya tunjukkan AF selari dengan BC. Okey, dia nak suruh kita tunjukkan akhirnya okey ni yang 2. Okey ni yang 1. Dia nak kita tunjukkan AF bila selari dia juga ada macam tadi tu. Lambda ataupun K kamu boleh gunakan. Okey. Katakanlah kamu nak guna K, boleh juga. Okey, KBC. Maksudnya kamu kena carilah nilai K tu apa. Dia ada satu nombor yang kita boleh letak perkali dia supaya dia ialah selari. Okey, so macam nak buat AF. Okey, AF ada kat sini kan? Okey, AF. Apa dia AF? AF ialah AF tak ada tapi boleh kira kan? A, B tambah AF. BF. Ni dia. Ni ialah AF. Okey. AB dia ialah 4Y. Okey, BF dia ialah yang kat bawah tu. 6X tolak 4Y. So sebenarnya AF dia ialah 6X saja kerana 4Y dengan 4Y boleh hapuskan. Okey. So BC. BC ada dalam soalan. Okey, BC diberi dalam soalan 3X. Okey. So kita tuliskan dia. Okey. Kita tuliskan AF sama dengan okey 6X. Ini dia 6X. Sama dengan lambda. Okey, BC tadi berapa? 3X. Okey. Jadi dekat sini kita boleh samakan kiri kanan. Tengok dekat depan X 6. Dekat sini 3 lambda. Jadi 3 lambda sama dengan 6. Jadi kenapa cikgu guna lambda Tadi cikgu guna K kan? Okeylah, cikgu malas nak padam jadi cikgu tukarlah K tu jadi lambda boleh? Terpulang pada kamu nak tulis lambda Boleh. ataupun K. Terpulang tapi tadi cikgu dah biasa guna lambda tapi konon-konon cikgu tulis K. Lepas tu tiba-tiba jalan kerja cikgu dah jadi lambda balik. Okey, jadi kamu faham sendirilah sebenarnya cikgu nak cari K lah tadi. Okey, jadi lambda dia sebenarnya sama dengan 2. So kita boleh tulis dia AF sama dengan 2BC. So ini menunjukkan vektor ini selari. Itu saja. Asalkan kamu boleh menyatakan dia, dua vektor tu ada perkali di depan di antara dia. So dia ialah vektor yang selari. Okey, apa beza vektor selari dengan vektor segaris? Kalau vektor segaris, kalau kamu dapat soalan segaris, langkah dia sama, cari lambda ataupun K. Tetapi kalau kamu perasan dia akan ada contohlah AC sama dengan BC ataupun CB. Okey, dia akan contohnya 2 CB. Dia akan ada titik yang sama iaitu C. Baru dia jadi segaris. Okey, kalau selari kalau kamu tengok titik-titik dia A, F, B, C. Ada 4 titik, semuanya tak ada yang sama. Tapi kalau yang segaris ada satu titik yang sama. Okey, di antara 3 titik ada satu yang common katanya. Okey, sepunya yang sama. C kat sini ada, sini pun ada. Baru dia jadi segaris. Dia sama je segaris dengan selari. Konsep dia, beza dia titik dia sama ataupun ada yang titik semuanya tak sama.
Caranya sama je. Okay. So kita dah habis. Sebenarnya ada satu soalan lagi tapi cikgu harap ni jadi sebagai tugasan. Kamu cuba snap dan hantar kepada cikgu untuk cikgu tanda. Okay, boleh cuba tak? Ni adalah tentang konsep segaris lagi. Okay, segaris yang cikgu cakap tadi. Boleh cuba tak? Boleh. Okay. Dah terkeluar ke? Okay, so sekarang dah pukul 3. Jadi kita habiskanlah. Okay, dah habis dah untuk hari ni. So nanti kita jumpa lagi minggu depan dengan tajuk lain untuk ulang kaji lagi. Masih lagi tajuk tingkatan 4. Okay, Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, ada boleh Terima yang kasih ambil gambar? cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Masuk eh? Bila dia? Kenapa? And by Arul ya? Kerja ada orang baru ya?